Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? We are going today for Palestine, insyaAllah. Mungkin ada yang baru tahu semalam. Saya baru tahu semalam, baru nampak poster tu semalam. Tapi orang kata apa yang ada lah kan, bolehlah, tak ada masalah. InsyaAllah hari ini kita bertemu sekali lagi dalam diskusi Muslimat Kuliah Duha bersama dengan saya dalam diskusi petunjuk Nabi. InsyaAllah kita akan tengok bersama-sama dengan apa yang sedang berlaku di Gaza, di Palestin. Kita faham bahawa bumi itu adalah bumi yang menyatukan kita, yang menyatukan semua para anbiya. Di situ bumi yang merupakan kedua-duanya, umat Nabi dan juga umat sebelum Nabi, memiliki tanggungjawab terhadap bumi tersebut. Dan kita semua hari ini menzahirkan kebersamaan itu dalam apa yang kita buat setiap hari. InsyaAllah dia merupakan usaha-usaha yang kita tidak akan pernah berhenti. Jangan putus asa. Berapa hari dah ibu-ibu? Start daripada 7 Oktober sehingga hari ni 14 maksudnya sudah lebih daripada sebulan seminggu dah. Dan itulah apa yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara Islam kita dalam mempertahankan bumi Al-Aqsa, bumi Baitul Maqdis, bumi umat Islam dulu dan kini. Selama-lamanya itulah tanah haram yang salah satu daripada tanggungjawab kita untuk kita kembalikan kepada umat Islam. InsyaAllah dalam 25 Nabi dan Rasul sangat banyak yang kita akan ceritakan tentang kedudukan, bagaimana peta. Nanti ibu-ibu boleh tengok pada bahagian yang kedua, pada pengenalan. Ada peta-peta di sana yang boleh kita tengok di manakah para Nabi itu diutuskan, dan memang sangat dekat dengan bumi Palestin itu sendiri. Baik, kita sampai muka surat berapa ya? 21 ya. Selain daripada itu, okey, baik. Bismillah, jom kita mula sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'a la yastajabu lah. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal mujahidin wal muslimin fi Palestin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kepada ciri umum, sifat umum yang kedua, iaitu setiap Nabi ialah pengembala kambing. Selain daripada itu, muka surat 21, di tengah-tengah tu terdapat satu hadis yang lain yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'sul kufri nahwal masyriq wal fakhr wal khuyala'u fi ahli al khayl wal ibil wal faddadina ahli al wabar was sakinatu fi ahli al ghanam rawahul Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana maksudnya sombong dan takabur itu terdapat pada orang yang mempunyai kuda dan unta. Suka berteriak itu terdapat pada orang desa.
Dan ketenangan, yang ini kesabaran itu terdapat pada orang yang mempunyai ataupun si pengembala kambing. Okey. Ada berapa kita kata situasi lah 3 ni, iaitu yang mana sekeliling kita dia akan memberikan efek kepada diri kita. Sebab tu orang kata kalau nak dapat kehidupan yang baik, pilihlah jiran yang baik. Betul tak? Kalau kita pilih jiran yang kita nak jadi baik, kita nak jadi bahagia, tapi jirannya memang jiran dari neraka. Jadi kita pun faham panas itu memang terasa ibu-ibu. Kita memang akan efek, walaupun kata Prof Muhaya kan, Prof Muhaya kan dia buat pun kata betulkan dalaman kita kan, yang luar dia kan memang betul, tapi kita tak boleh nafikan bahawa kita manusia yang kita akan affected dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita tak boleh nak tukar, tapi kita effect. Sebab tu dia suruh kita betulkan apa pandangan kita, apa kepercayaan kita, supaya apa? Kita walaupun keadaan orang kata puting beliung sekalipun, kita boleh sabar. Tetapi affected, yes, very affected. Kalau kita kawan dengan kawan yang tak baik ibu-ibu, sikit sebanyak akanlah bau apa? Bau kayu, bau besi, bau api akan ada. Tapi kalau kita kawan dengan kawan yang baik, kawan itu dia meniaga atar, meniaga minyak wangi. Tak beli pun, tapi panggillah sini kan. Rasa sikit kan, dapat kena check sikit, betul tak? Balik bau juga. Awak hari ni pakai minyak wangi pula. Macam tu. Sebab apa? Kawan dengan kawan yang baik memang akan affected. Baik. Dalam hadis ini ada 3 situasi yang mana dia akan terkesan dengan bi'ah, suasana yang ada. Yang pertama, orang yang membela unta ataupun kuda. Ferrari kan lambang kuda. Katalah pinjam je pun, masuk dalam tu, masuk je terus rasa macam tu padahal bukan kita punya, baru pinjam. Apatah lagi orang yang punya, apatah lagi orang, nampak kan dia punya gaya dia kan. Maksudnya orang ahli ataupun kita kata yang ada, yang membela unta ataupun kuda, dia tak boleh dia rasa macam rasa rendah diri, rasa sebab tabiat ataupun kita kata nature kuda itu sendiri, kita kena lebih hebat daripada dia. Kalau tidak, dia bully kita. Kuda dia tak akan dengar cakap kita. Kalau kita ni jenis marilah sini, makan kat sini, tak boleh ibu-ibu. Kucing pun kadang-kadang kita tak boleh buat macam tu, betul tak? Garang sikit baru dia dengar. Kuda, unta, orang yang jaga unta, dia dengar cakap dia ibu-ibu, unta tu boleh dengar. Tapi dia kena ni lah, dia kena apa orang kata, yakin. Dia kena beri arahan tu dengan lebih hebat lagi daripada unta tu. Sebab tu orang yang jaga unta ni bukan orang yang boleh yang jenis mengalah, tak boleh. Dia kena lebih. Maka akhirnya lama-lama kita akan terbiasa dengan sifat tersebut. Sifat sombong, sifat aku lagi betul pada kau. Mula-mula nak jaga unta je, mula-mula nak jaga kuda je. Tapi lama-lama dia telah mendidik ataupun kita kata dia telah menjadi satu peribadi kita, perwatakan kita. Jadi orang yang menjaga kuda, menjaga unta memang sifatnya apa? Sifatnya sombong, sifatnya angkuh, dan akhirnya dia membawa kepada sifat ataupun kita kata perwatakan diri dia. Itu situasi yang pertama. Situasi kedua, orang desa, orang kampung. Orang kampung kalau bercakap 500 meter ibu-ibu dengar. Cakap kat mana? Dalam telefon. Kalau nak panggil tu, dia tak ada etika lah kan. Nak panggil orang, datanglah dekat sikit baru panggil kan. Abang, kan tak payah kuat-kuat. Orang kampung dalam rumah menjerit-jerit. Saya kadang-kadang, kenapa dia menjerit ni? Rupanya daripada ayah dengan mak memang menjerit. Memang menjerit. Jenis satu rumah tu kalau nak bercakap, dia semua high pitch semua. Orang kampung, dia tidak ada kita kata khusus suara ibu-ibu. Suara ni kan dia ada banyak macam-macam dia punya ni kan. Kalau kita nak bercakap, kita guna suara bass.
Kalau kita nak memujuk, kita guna suara yang agak tinggi sikit, halus sikit. Kalau nak memujuk. Kalau kita nak memberikan arahan, kita kena guna suara perut. Bagus, suara tu lebih didengari. Suara yang tenang, waqar, suara bass. Jadi orang akan mudah. Orang tak akan sibuk dengan high pitch tadi tu. Tu dari sudut suara. Orang kampung tak belajar lah. Semua tu jadinya kalau pergi dekat pasar, orang kampung kan, beli kan. Kita pun ya Allah bingitnya. Macam-macam bunyi, macam-macam suara yang meriah pasar tu. So jadi itu adalah cara orang kampung. Ketiga, situasinya adalah orang yang mengembala kambing. Orang yang mengembala kambing ni sensitif. Kambing ni kamu tak perlu belagak. Kambing ni kamu perlu hikmah. Macam mana nak suruh dia makan? Kalau dia merajuk ibu-ibu, dia tak nak makan. Sakitlah nanti kan. Macam mana kita nak pujuk dia? Dia bukan jenis kuat kan. Dia lembut je. Jasad dia tak besar kan. Mungkin kita boleh pikul. Kalau kambing pula unta dengan kuda, dia pikul kita. Kalau kambing, kita boleh pikul dia. Tapi bagaimana? Dia lembut. Dia sangat-sangat kita kata sensitif. Jadi bagaimana kita nak cari titik ataupun kita kata switch untuk kembalikan dia kepada asal, kepada normal. Jadi orang yang menjaga kambing, dia hendaklah orangnya penuh dengan kesabaran. Dia penuh dengan kita kata apa? Kelembutan, kesantunan. Baru nanti kambing itu akan boleh menjadi seperti apa yang kita mahukan. Sebab itu para Nabi dan Rasul dilatih untuk mempunyai sifat hikmah. Dilatih untuk mempunyai sifat lembut. Dilatih untuk mempunyai sifat santun. Manusia ni kalau kita berjerit dengan dia, ibu-ibu, kadang-kadang dia lebih jauh pada kita. Tapi kalau kita menggunakan hikmah, contohnya dengan mungkin bait-bait syair, lagu-lagu. Kadang-kadang lagu-lagu tu lebih dekat dengan diri kita, betul tak? Dia akan masuk seperti mana panahan masuk ke dalam hati kita. Subhanallah. Itulah manusia. Dia tak perlu kita kadang-kadang dengan keras, tetapi dengan lembut itu lebih masuk dan menusuk ke dalam jiwa manusia. Baik. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa seorang pengembala kambing, dia akan bersifat dengan sifat tenang, sifat tawaduk. Mungkin nampak macam kita kalah, tapi bukan kita kalah. Tidak bermakna orang yang merendah itu, tawaduk ni maksudnya rendah, ibu-ibu. Yang merendahkan diri tu bermaksud kalah, tidak. InsyaAllah yang merendahkan diri mungkin itulah petanda untuk dia menang. Dia dapat menakluki ataupun dapat kontrol keadaan. Perkara ini adalah sifat yang sesuai dan munasabah untuk dipakai kepada Nabi dan Rasul. So, dia punya cara tarbiyah dia tadi adalah sangat dekat dengan seni untuk menjaga dan mentadbir manusia. So, bila Nabi dan Rasul ini dibiasakan ataupun ditrainingkan dengan sifat tawaduk, akhirnya kita sebagai seorang manusia, kita nampak sesuai sangat. Nabi ini dia adalah Nabi. Nabi itu kan maksudnya dia ketua agama, ibu-ibu. Ada hukum apa-apa pun kita kena tanya. Bila maksud Nabi ini, dia adalah tempat rujukan. Hukum-hukum dunia pun tempat rujuknya adalah Nabi dan Rasul. Tapi bila dia tawaduk begitu, maka orang rasa dekat ke rasa jauh? Sedekat. Sebab tu bila kita nak dekat dengan orang, kita mesti kena ada sifat tawaduk. Bila kita ada sifat tawaduk, orang akan rasa tak jauh dengan kita. Tapi kalau kita tak ada sifat tawaduk, dia bukan, kadang-kadang orang macam bukannya haibah, bukannya aura, tapi orang rasa macam dia tu tinggi sangat, betul tak? Dia rasa macam jauh tu daripada hati sebenarnya. Itu yang menyebabkan kita tidak, macam mana kita nak tanya kepada mereka tentang persoalan kita, hajat kita, sedangkan Nabi adalah sumber rujukan. So mereka kena dekat dengan Nabi. Dan sifat tawaduk
ibu-ibu akan mendekatkan manusia pada kita. Kita nak dekat dengan Allah dengan sifat apa? Kalau dengan manusia, melalui sifat tawaduk, kita dekat dengan manusia, akan dekat dengan kita. Kalau dengan Allah, sifat apa yang mendekatkan kita dengan Allah? Sifat zuhud. Sifat zuhud, kamu akan mendekat dengan Tuhan. Dan sifat tawaduk, kamu akan mendekat dengan makhluk. Jadi kita orang rasa kita ni tak adalah belagak, tak sombong, jadi orang dekat. Tapi dengan Allah, kita nak dekat dengan Allah, kena letakkan dalam hati kita ini cinta akhirat, utamakan akhirat, ya, tidak meletakkan dunia dalam hati kita, insya-Allah kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Baik. Ini kerana para rasul ini, utusan ini akan menyampaikan risalah Allah kepada umat. Ya, kita nak sampaikan, Nabi ini nak menyampaikan apa kata Allah, apa message, ya, nama ni pun the messenger of Allah. Message tadi apa yang Allah nak, yang kena disampaikan kepada manusia. Menjaga orang-orang beriman dengan risalah ini dan memberikan pertolongan dengan penuh kelembutan. Disebabkan itulah setiap Nabi dan Rasul adalah pengembala kambing. Ya, kerana benda-benda tadi itu, keperluan-keperluan tadi untuk menjaga manusia, menyampaikan risalah Allah, ya, menjadi tempat rujukan, menjadikan sifat tawaduk itu memakai ataupun mendekatkan manusia kepada para Nabi dan Rasul. Imam Ibnu Hajar meriwayatkan bahawa mengembala kambing akan mengajar para Rasul dengan sifat sabar terhadap ummah. So sifat sabar ini suatu sifat ibu-ibu yang kita kena melalui proses untuk dapat sabar. Dia bukannya sifat yang kita boleh beli kat kedai lah. Nak beli sabar sekilo, sekali rupanya tak cukup sekilo, rupanya kena 500 kilo ibu-ibu. Dia bukannya senang, memang susah. Tapi dia kena melalui proses. Proses itu apa? Kena mujahadah. Ada hari ni orang tak boleh nak sabar. Tak boleh sabar apa? Nak tinggalkan makanan-makanan daripada orang yang dah biasa makan, betul tak? Dah biasa makan. Saya kata tak adanya orang mati kebuluran kalau tak makan KFC. Tak makan McD, tak ada. Tak samalah ustazah, kan? Dia punya ayat tu, ya Allah. Itu nak macam mana nak didik sabar. Nak didik sabar kita. Nak letakkan sabar kita. Tengok orang lain, tengok orang Palestin sabar macam mana. Kenapa? Kerana mereka sudah lama ibu-ibu, lama dijajah, mereka sudah lama ditekan. Akhirnya dia akan keluar kesabaran. Bila orang yang tidak dididik dengan sabar, duduk pula dalam keadaan selesa, benda kecil pun tak boleh tinggal. Nampak tak? So kita kena biasakan diri kita dengan sabar yang sedikit. Insya-Allah lama-lama dia akan membanyak, dia akan membukit. Kita boleh bersabar dengan sabar yang lebih banyak. Baik. Jadi bila dah lama-lama dididik ibu-ibu bagaimana nak mengurus haiwan yang namanya kambing tadi, akhirnya sifat itu masuk ke dalam diri para Nabi dan Rasul. Bebanan menyampaikan risalah Allah berat. Quran, hadis, ilmu syarak, apa lagi usuluddin, ilmu berkaitan dengan hukum. Saya boleh gambarkan begini. Kalau kadang-kadang orang marah kan, kita tak jawab soalan. Kadang-kadang orang PM, kadang-kadang orang WhatsApp, kadang-kadang orang DM dekat IG. Soalan banyak ibu-ibu. Tapi saya nak menjawab satu soalan tu bukan mudah. Bukan mudah. Bukan sebab kita maksudnya ustazah tak baca, kadang-kadang baca ibu-ibu, tapi saya nak jawab ya ataupun tidak itu saya kena semak dulu. Benda tu hukum. Jadi kadang-kadang masa itu tak ada. Masa dengan kita anak kecil menyusu lagi dengan urusan keluarga, dengan urusan kerja ibu-ibu. Orang kata kaki ke tangan, tangan ke kaki. Fahamlah kan ibu-ibu yang menyusu dulu-dulu, fasa menyusu, malam tu bukan tidur sangat. Lagi-lagi dia baru baik minggu lepas kena HDFM. Yang tangan, muka dan mulut tu kadang-kadang tak stabil lagi. Dia dalam masa 10 hari. Jadi ibu-ibu, berat. Agama ni berat.
Siapa yang kata, alah senang je ajar agama, kau belum duduk lagi dalam apa amanah Allah. Jadi bagaimana Nabi dan Rasul? Kita ni senang je ibu-ibu, benda ulama dah ni, cuma tak berujuk je kepada apa kata ulama, apa kata Quran, apa kata hadis. Nabi dan Rasul dia nak sampaikan, orang kata pioneer, mula-mula. Kita kan kalau nak mulakan sesuatu kan payah. Orang tak faham, kita baru nak pergi faham orang, susah ibu-ibu, berat. Dan itulah bebanan yang ada pada Nabi dan Rasul. Orang kata Nabi dan Rasul ni bila dia dah dapat, contoh Nabi Nabi SAW, kalau ikutkan dia punya pekerjaan dia daripada kecil itu adalah mengembala kambing. Kemudian Nabi bertukar kepada profession berniaga. Nabi suka berniaga. Sebab masyarakat Quraisy dia memang pakar di dalam perniagaan. So dia pun berniaga. Lepas berniaga, Nabi pun dapat risalah, wahyu daripada Allah umur 40 tahun. Masa tu Nabi kerja apa? Apa profession Nabi? Ada lagi tak? Dah tak ada dah kan? Maksudnya cerita pasal berniaga dah tak ada dah. Masa tu Nabi fokus kepada risalah. Berat. Dan Allah jadikan profession Nabi pada waktu itu, ataupun kita kata sumber pendapatan Nabi adalah daripada harta rampasan perang. Bila berperang, 1/5 adalah hak Nabi dan ahli keluarga. Besarlah tu. Sebab mujahidin pun dapat 1/5 juga. Orang miskin pun dapat 1/5. Tapi yang Nabi dan keluarga 1/5 adalah untuk Nabi. Itu harta rampasan perang. Dan Nabi tak ada buat dah, kita kata job scope yang lain, untuk profession yang lain, untuk pendapatan daripada agama tu. Sebabnya bila berperang, tujuannya bukan untuk ghanimah, bukan untuk duit. Ini dah salah tujuan. Tapi dalam kita berperang, kita kerana Allah, tapi Allah bagi kelebihan dunia. Kelebihan akhirat itu sudah pasti. Kelebihan dunia, kalau kita berperang dan kita dapat tawan negara itu, kita dapatlah menguasai harta khazanah di dalam negara tersebut. Maksudnya kita kata ibu-ibu, fokus Nabi tentang dakwah itu begitu kuat. Begitu kita kata committed. Kenapa? Beban tu sangat-sangat berat. Dan akan menjadi lebih mudah untuk para Nabi hadapi kerana telah dilatih ketika mengembala kambing. So dia punya persediaan tadi itu sudah dilalui oleh Nabi. Sebab tu kita kata sabar memerlukan proses. Sabar itu memerlukan masa. Betul tak? Kadang-kadang masa itu yang merawat kita. Kenapa masa merawat kita? Bila lama-lama kan kita ambil masa, kita fikir. Kita boleh melihat kepada hikmah apa yang berlaku. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, aku masih okey lagi. Masih kita kata bagus lagi. Masih stable lagi. Jadi itu semua akan menyebabkan kita ini membina sabar itu. Jadi selepas pada itu, kalau berlaku perkara-perkara yang lebih berat pada itu, sekurang-kurangnya dia dah ada basic dah di dalam melatih kesabaran dalam diri kita. Manakala Dr. Said Ramadan Al-Buti, ini seorang syahid yang telah ditembak di Syria, di bumi Syria, iaitu Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia mengatakan bahawa Allah telah mengizinkan dan mentakdirkan Nabi Muhammad menjadi pengembala kambing adalah membuktikan bahawa Nabi Muhammad memiliki rasa dan kepekaan emosi yang tinggi. Ini terbukti apabila kita melihat Nabi sanggup keluar mengembala kambing kerana berasa kasihan melihat bapa saudaranya Abu Talib yang menjaga dan memberi nafkah kepada diri baginda. Sedangkan masa itu dia kecil lagi. Nabi kecil lagi. Maksudnya masa tu mungkin umur Nabi dalam 9 tahun. Anak kita minta mainan ke keluar pergi cari duit? Betul tak? Menangis, bergolek-golek dekat kedai. Sebab apa? Mainan yang dia nak, kita tak beli. Tapi Nabi begitu matang. Tengok pakciknya bekerja, menafkahi diri dia. Dia dah ada dah sifat aku nak bantu. Jadi ibu-ibu, anak kalau dia cepat matang, dia perkara yang bagus. Dan dia nak matang bagaimana? Dengan tarbiyah kita. Pendidikan kita akan menentukan dia matang ke tak.
Sebab hari ni anak-anak kita umur 25 tahun balik universiti pun mengangkang je kat rumah. Maksudnya apa? Tak tolong pun masuk dapur. Dah siap baru mak panggil, betul tak? Alah, biarlah dia belajar. Belajar ke main telefon? Kadang-kadang lebih kepada kita kata ketagih dengan media sosial sampai tak pandai masak, tak pandai apa kita kata nak tolong bantu kerja rumah, apatah lagi nak mencari pendapatan dekat luar. Tanya orang susah. Orang susah ibu-ibu, dia bukan kira dia kerja selepas dapat sijil. Dia kerja daripada cuti nak tunggu result SPM dah kerja, betul tak? Maksudnya dia tengok mak dia, tak apa, saya apa yang saya boleh buat, saya buatlah. Habis semua retail promoter semua dia masuk pengalaman. Maksudnya mematangkan diri dia, matang emosi, dan akhirnya membawa kepada matang tindakan, dan akhirnya boleh menjadi orang yang produktif. Itulah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah ditakdirkan untuk dia menjaga, mengembala kambing seawal umur kecil. Walaupun baginda hanya mampu memberikan nilai yang terlalu sedikit, hanya beberapa qirat sahaja, yang tak banyak pun, tapi dia still usaha. Namun inilah yang menunjukkan baginda Nabi mempunyai jiwa yang besar. Jiwa dia besar, badannya kecil, umur dia kecil, tapi jiwa dia besar dan penuh dengan sifat kebaikan dalam diri Nabi. Tak boleh nak bendung tu. Nabi ni seorang yang sangat suka menolong. Bukan orang lain lagi. Waktu tu kecil tengok pakcik pun nak tolong. Subhanallah. Baginda tidak berbaring dan tidak melakukan apa-apa untuk masyarakatnya. Orang berdakwah tidak akan dapat memberikan apa-apa kepada masyarakat kalau hanya mengharapkan sagu hati dan sumbangan daripada masyarakat untuk menanggung sara hidup pendakwah. Ibu-ibu, tadi kita cerita daripada kecil kan, Nabi jadi penggembala, kemudian Nabi jadi perniaga, dan kemudian Nabi jadi orang yang menyampaikan dakwah. Walaupun Nabi sampaikan dakwah, Nabi tunggu tak orang bagi upah pada Nabi? Tak kan? Maksudnya Nabi ada sumber pendapatan sendiri. Nabi usaha sendiri. Semua para Nabi dan Rasul, kalau kita tengok dari start daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya ada profession. Nabi Daud alaihi salam, seorang raja. Bayangkan ibu-ibu. Dia sama dengan Nabi Sulaiman, pemerintah dunia dan juga seorang Nabi. Nabi Daud juga dia pemerintah dunia dan seorang Nabi. Kalau ikutkan raja ni, dia boleh ambil lah kan pendapatan daripada royalty ke, allowance ke, daripada rakyat, daripada cukai itu memang ada khas untuk raja. Dia ambil tak ibu-ibu Nabi Daud? Tak ambil. Dia sanggup menjual baju besi. Sebab tangannya, kelebihannya Allah bagi bila pegang besi, besi itu jadi lembut. So boleh dilentur lah tanpa api, dengan tangan je ibu-ibu. Maka Nabi Daud buat baju besi dan Nabi Daud jual, dan Nabi Daud kata, aku lebih suka memberikan makan dan minum, menyuapkan makanan kepada diriku dan anak-anakku dengan hasil usaha tanganku. Subhanallah. Maka Nabi SAW juga begitu. Waktu Nabi buat dakwah, Nabi sampaikan dakwah dengan ikhlas, tanpa mengharapkan bantuan daripada keuangan, upah daripada orang yang Nabi dakwah. Tapi Nabi usaha sendiri. Nabi Muhammad sebagai tokoh agama Islam menunjukkan bahawa Islam menggalakkan setiap individu itu bekerja dengan tangan mereka sendiri dan mengelakkan untuk mengharapkan sumbangan masyarakat. Kalau dia mengharap kepada sumbangan masyarakat, contohnya lah ibu-ibu ya, dia ada staff, dia ada anak, dia ada kedai, dia ada pejabat lah yang menguruskan ceramah dia. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi ceramah, satu ceramah itu 3,500. Betul tak? Nampak tak? Jadi kalau ustaz-ustaz berniaga, support. Sebab sekurang-kurangnya dia nanti kalau kita support, dia akan menyebabkan satu marhalah dia boleh generate income dia sendiri, tanpa mereka meletakkan
dakwah itu dengan sampai 3,500 ataupun sampai 5,000, ada yang sampai 10,000. Tapi 10,000 saya rasa melampau lah kot, melampau. Melampau. Saya pernah saya kan urus program PBZ kan. Saya dapat quotation 10,000. Kan, 1 jam 9,99 sen. Ada quotation tu. Saya dapat. Tapi kita bercakap beginilah. Dakwah ni kita nak buat macam mana? Kita kena tengok tokoh. Bagaimana Nabi buat. Nabi buat itu dia yang paling cantik untuk kita tengok. Jadi walaupun kita tengok memang agama ini berat, tapi dia still kita kena ada, kita tidak mengharap kepada apa yang datang daripada masyarakat. Patutnya kita yang kena support masyarakat. Masyarakat pula kena kumpul sedekah untuk support kita. Sedangkan usaha tu kita boleh gunalah dengan apa yang kita ada. Ini antara perkara yang diangkat oleh Dr. Syekh Ramadan Al-Buti untuk kita mengambil hikmah. Buku ni kalau ibu-ibu nak semak, Syekh Ramadan Al-Buti sebut di dalam buku Fiqh As-Sirah. Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah ni antara yang paling basic untuk kita faham sejarah Nabi. Daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Subhanallah. Dia ada 3 fasa. Fasa kecil, fasa dah dapat risalah, dan kemudian Nabi dah buka Madinah. Fasa yang ketiga sangat banyak. Yang bestnya Syekh bagi bukan sejarah saja, tapi macam mana hikmah di sebalik sejarah. Macam tadilah boleh cerita pasal pengembala kambing, apa dia punya hikmah? Banyak rupanya. Nabi jiwa besar, Nabi sangat peka terhadap keperluan pakciknya, dan ada banyak macam-macam. Nabi tidak mengharapkan kepada duit yang diberikan kepada Nabi, walaupun sebenarnya kalau ikutkan semua orang kalau buat tanam apa-apa pun dekat rumah, semua mereka akan bagi kepada Rasulullah. Tanam buah apa ke yang datang daripada jauh, bagi kepada Nabi, bukan buah, bagi kepada Nabi sedulang emas. Ibu-ibu bayangkan, sedulang emas. Tapi Nabi memang orangnya suka sangat menderma. Apa orang bagi dipanjangkan, dipanjang-panjangkan. Okey, itu adalah sifat Nabi kita. Islam menggalakkan setiap individu bekerja dengan tangan sendiri. Ada berkat dia, ibu-ibu. Nombor 3, ibu-ibu, kita masuk kepada sifat umum yang ketiga. Semua para nabi tidak tidur dengan mata. Dia bukan tidak tidur dengan mata. Dia tidur hanya dengan mata. Buang perkataan tidak tu. Dia tidak tidur dengan hati. Okey, mata dia pejam. Nafas dia macam nyenyak. Nafas nyenyak tu kita boleh tengoklah kan, perutnya naik turun. Ataupun ada bunyi macam dengkuran. Itu maksud tidur. Matanya pejam, nafasnya macam berdengkur, tapi hati para nabi dia tidak tidur. Sebab bila hati itu tidur, maka hati itu maksudnya memang orang kata ke laut Cina Selatan lah, lalai lah. Tapi para nabi semua sentiasa berzikir, mengingati Allah dalam kehidupannya. Logik ke tak logik? Dia bukan kira logik tak logik. Ada saya pernah bawa ke satu tempat, dia kata, "Ustazah, saya yang ni kali pertama dengar." Ni kali pertama dengar. Sebenarnya dia ada satu hadis kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, bab tidur Nabi. Syama'il Muhammadiyah, bab tidur Nabi. Nabi bangun daripada tidur, dan kemudian Nabi terus ajak sahabat solat. Jadi sahabat ni macam rasa takut Nabi terlupa nak ambil wuduk. Jadi dia pun tanyalah, "Ya Rasulullah, adakah kamu terlupa nak ambil wuduk? Jadi kalau terlupa saya boleh bawakan air untuk baginda ambil wuduk." Lepas tu Nabi sebut, Nabi kata, "Semuanya kami para nabi ini tidak tidur dengan hati." Jadi wuduknya tak batal. Wuduk tidur Nabi, kalau daripada Isyak tu Nabi ada wuduk, dan Nabi tidak memegang isteri-isterinya, tidak kita kata pergi tandas, qada hajat dan sebagainya, dan Nabi tidur itu tidak membatalkan wuduk. Kalau kita tidur batal tak wuduk? Automatik, ibu-ibu. Sebab dalam tidur kita tak sedar apa keluar dalam tidur. Ni keluar, depan keluar, belakang keluar, habis, ibu-ibu. Kan? Kita tak sedar langsung apa benda dekat dalam tidur kita, apa yang menyebabkan
berlakunya perkara yang membatalkan wuduk. Maka bimujarratin naum, hanya kerana dengan tidur maka wuduk kita batal. Tidur tidur. Dia ada beza lah tidur dengan terlelap. Biasanya orang kalau dah tua-tua ni dia terlelap dia. Macam tu kan. Itu nak tidur tak? Kira tidur tak tu? Terlelap ni macam terlayang lah. Terlayang. Tak batal wuduk lagi. So kalau dia sampai dia sampai terkebelakang, terbaring terus ibu-ibu, tu betul tertidur. Tu betul tertidur. Tapi boleh jadi juga kalau dia tertidur sebab belakang ada dia tiang, macam katalah ibu sandarkan cerita kan. Boleh jadi tertidur. Sebab bila kita tertidur, kita tak boleh nak tegak dah. So dia keberatan semua kepada apa yang belakang. Maksudnya kalau orang tu tertidur, duduk sampai terbaring, tu mungkin tertidur. Tapi kalau setakat kita, lepas tu boleh tarik balik ke atas kepala kan. Kalau keluar sikit sedut pula situ. Tu maksudnya sedar lagi lah tu. Belum lagi terlelap 100%. Tidur 100%. Orang bercakap dengar lagi. Orang bercakap masih lagi kita dengar lah suara orang tu ada kan, walaupun tak jelas apa yang orang tu cakap, tapi masih lagi dengar. Itu terlelap. Baik. Berkata Dr. Yusri Jabbar rahimahullah. Ni doktor kami di Azhar. Dia seorang doktor dari sudut doktor pakar bedah, tapi dalam masa yang sama juga dia adalah seorang masya-Allah syekh yang rauhani, syekh yang kita kata sufi. Memang perkataan syekh tu kadang-kadang bila disebut tu ibu-ibu, pun kata macam jarum masuk dalam hati. Macam tu. Kadang-kadang ini kita sebut sebagai syekh murabbi. Guru yang murabbi. Guru yang murabbi dia bukan panah dekat sini dia. Dia punya kalam-kalam dia bukan duduk hanya di maklumat minda kita. Tapi kalam-kalam dia ibu-ibu dia masuk ke dalam sanubari. Jadi kita akan ingat, kita akan terkesan, subhanallah. Ni kita panggil syekh murabbi, seorang guru yang mursyid, seorang guru yang memandu. Mursyid tu maksudnya yang guide kita, boleh guide ke mana? Guide untuk kita berada di dalam jalan yang betul untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, rahimahullah. Syekh masih ada lagi, Syekh masih wujud, masih hidup lagi di Mesir. Sesungguhnya dia kata, tidur para nabi dan rasul berlainan dengan tidur manusia biasa. Ini kerana para nabi dan rasul dengan tidur dengan fizikalnya. So fizikal yang luaran sajalah. Tetapi dia tidak tidur dengan hati mereka. Pernah satu ketika Nabi SAW tidur, dan apabila terjaga daripada tidur, Nabi tidak mengambil wuduk untuk menunaikan salat subuh, tidur malam ni. Perkara ini ditanya oleh para sahabat yang melihat dan ditanya kepada Nabi semula, maka ini adalah ungkapan yang dikeluarkan daripada Nabi SAW. Muka surat sebelah, muka surat 24. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam naimatun 'ainahu wa la yanamu qalbuhu wa kadzalika al-anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Rawahu al-Bukhari. Sesungguhnya Nabi SAW tidak tidur dengan matanya, tetapi tidur dengan matanya, tetapi tidak tidur dengan hatinya. Begitulah juga para anbiya. Jadi ibu-ibu, kalau sebut anbiya itu adalah jamak plural kepada nabi. Nabi satu. Bab yang atas tu kan wan nabiyyu, betul tak? Lepas tu sebut pula sallallahu alaihi wasallam. So Nabi mula-mula start pada diri Nabi dulu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, aku tidak tidur dengan hati, aku tidur dengan mata. Wa kadzalika anbiya, dan begitu juga semua para nabi dan rasul, mereka tidur dengan mata tetapi tidak tidur dengan hati mereka. So hati mereka sentiasa zikrullah. Sebab itu kita orang-orang mukmin nak dapat tidur macam mana para nabi, sebelum tidur tu zikir dulu. Jadi kalau kita dah zikir, ibu kadang-kadang zikir sampai tertidur. Betul tak?
Bila kita zikir sampai tertidur ibu-ibu, tidur kita itu dikira sebagai tidur yang beribadah. Sebelum tidur syahadah. Sebelum tidur pasang niat ni. Pasang niat bukan susah sebenarnya, tapi kadang-kadang tak terniat. Ya Allah, aku bangun esok pagi untuk menjadi hamba-Mu yang soleh. Esok pagi aku nak bangun, nak tidur awal, nak bangun pagi, nak tunai solat subuh. Simple niat dia. Tidur tu ibu-ibu daripada dia jadi keperluan tapi ditukar menjadi ibadah. Berapa jam kita tidur? 6 jam katalah ya. 6 jam. So kita kalau nak duduk dekat dalam masjid ni 6 jam, cukup kebas kaki rasa tak ada kaki dah. 6 jam ibu-ibu. Ini kita tidur ibu-ibu atas katil. Ikutlah mimpi apa pula kan. Mimpi jumpa Pak Awal lama ke kan. Mimpi pergi jalan-jalan ke, ikutlah. Tapi Allah tulis sebagai ibadah. As simple as that. Allahu Akbar. Allah bagi kan, kita kata ibadah niat ni besar tu ibu-ibu. Ibadah niat. Dan ini ramai orang yang jarang buat. Orang biasa dia tumpu ibadah anggota. Nak baca Quran, dia nak tolong orang. Maksudnya yang buat tu di tangan, mulut, kepala, kaki. Maksudnya itu anggota punya ibadah. Ada di sana namanya ibadah hati. Ibadah hati dah banyak tau. Ada banyak sangat menyucikan hati, membersihkan hati, memaafkan orang, redha dengan takdir, sabar. Itu semua ibadah hati. Salah satu ibadah hati yang sangat banyak pahalanya ialah niat. Niat. Hari ni kan kita tengok banyak kan bangunan-bangunan yang diwakafkan di Palestin yang dah hancur, betul tak? Malaysia pun ada bagi, Indonesia pun ada bagi. Indonesia ada bagi hospital, Malaysia ada bagi sekolah, Malaysia ada bagi rumah yang dah hancur-hancur. Lepas tu nanti kan fasa lepas pada peperangan kita akan bina rumah semula. Ibu-ibu, rumah tu, bangunan tu, hospital tu, sekolah tu dah hancur. Yang best ni ibu-ibu, niat orang yang wakaf tadi tu, dia akan terus jalan sampai kiamat seperti mana dia niat bangunan tu walaupun dah hancur, tapi Allah jalankan pahala dia. Subhanallah, luar biasa. Ibadah niat ini dia membawa kita kepada benda tu tak jadi pun kita dapat dah pahala. Betul tak? Tak ada pun, contohlah orang tu niat nak buat rumah ataupun buat masjid, buat surau. Lepas tu dah kumpul duit nak bina, tiba-tiba dekat kita kata majlis pemandaran ke apa tak lulus, tanah tu tanah rizab, tak boleh buat. Tapi kita dah bagi duit, kemudian ditukar ibu-ibu daripada duit tadi ni pergi tempat tanah lain. Tapi niat kita awal tadi tu, tempat situ orang berjalan dekat atas tu sebab tak buat apa, tak buat surau, tak buat masjid, jadi rizab jalan kan, orang jalan ke, orang tepi jalan ke sebagainya. Setiap kali orang lalu kat situ kita dapat pahala. Dikira seperti mana niat kita, walaupun secara fizikalnya tak dapat. Subhanallah. Jadi ibu-ibu sekarang ni dah pasang niat belum? Pasang niat apa? Ya Allah, jadikanlah aku ni akhir kehidupan aku ni, kalau boleh ya Allah aku nak sangat mati syahid. Nak mati syahid. Subhanallah. Sebab walaupun dia mati di atas katil dia, dia akan dikira sebagai mati syahid. Kenapa? Niat dia. Wah, untung dia ibu-ibu. Dia akan dibangkitkan bersama, tengok kanan dan kiri orang Palestin semua. Aku dulu pergi berjuang ke? Aku mati last kali pergi berjuang. Mati di hospital. Hospital tuanku Azizah. Kenapa aku dibangkitkan bersama dengan orang-orang syuhada? Rupanya dulu aku pernah niat dalam Masjid Al-Mukhlisin untuk dibangkitkan, untuk dimatikan dalam keadaan syahid. Allah kira niat kita. Subhanallah. Masuklah kita dalam syurga mengikut pintu para syuhada. Allahu Akbar. Besar sangat pahala antara ibadah yang Allah berikan, iaitu ibadah hati yang namanya niat. Jadi niat baik-baik. Kalau niat tak baik ibu-ibu, Allahu Akbar, niat tak baik ni kadang-kadang tak buat lagi pun Allah bagi dah dia punya sengsara dia, azab dia Allah bagi dah. Hari tu kita dah kita tadabbur ibu-ibu dekat masjid Ikhwaniyah. Mana Kak Syarifah? Ada Kak Syarifah. Kak Syarifah, betul Kak Syarifah kan? Cerita pasal
ahli kebun, ashabul jannah. Jadi tadabbur daripada kisah tu kan anak dia mewarisi kebun ayah dia ni dia suka sedekah. Anak-anak ni bila dah, yalah orang kata manusia kan cinta harta, wa yuhibbul mala hubbal jamma. Manusia ni kalau cerita pasal harta ni memang sangat-sangat cinta lah. Jadi anak-anak rasa macam rugilah kita bagi pada orang miskin, baik kita enjoy kan apa yang kita dapat. Malam tu masa sebelum esok pagi lagi, malam lagi, masing-masing dah setuju untuk kita tak payah bagi pada orang miskin. Kita bagi tahulah alasan apa-apa, yang penting dia orang tak dapat apa hasil pada kebun kita. Esok pagi ibu-ibu habis sampai apa orang kata tak kenal dah kebun sendiri, tak kenal dah. Jadi apa tadabbur daripada kisah tersebut, mereka tak buat lagi pun, mereka tidak bertindak lagi pun untuk menghalang orang miskin datang. Okey, korang ni dah ambil tadi, pulang. Bukan, dia baru niat. Tapi Allah telah memberikan azab kepada mereka dengan apa yang mereka niatkan tadi. So hati-hati niat-niat yang buruk. Allahu Akbar. Walaupun kita tak buat niat, kalau lah aku jumpa dengan pak ulama kan, rasa nak cinta balik. Yalah, dia romantik, suami aku ya Allah kayu. Ada tak dia macam tu? So niat tu, niat apa tu? Tu niat curang kepada suami. Buang ibu-ibu kisah-kisah lama, cerita-cerita lama. Jumpa ke tak jumpa ke dalam reunion, jumpa ke tak jumpa dalam grup WhatsApp, apa orang kata reunion kawan-kawan schoolmate dulu, kita kena baca seolah-olah tak ada benda tu dalam hati kita. Kalau kita jumpa dia, ya Allah, teringatlah kisah dulu. Tu maksudnya kita ada lagi ibu-ibu. Yang itu apa? Bila kita berkahwin, putuskan dah habis dengan lelaki-lelaki yang pernah kita berapa kita orang kata pernah ada hati kat dia, crush lah. Orang zaman sekarang dia sebut crush kan. Putuskan semua. Jadi niat kita, aku nak menjadi isteri yang baik, nak serve yang terbaik kepada suami, cinta untuk suami bukan kerana suami tapi kerana Allah. Allah suruh kita begitu. Jadi bila kita begitu, ibu-ibu, kita akan selamat daripada perkara yang buruk akibat niat-niat yang ada dalam hati kita, walaupun kita tak buat pun secara nyatanya. Tidur merupakan satu adat keperluan dalam badan manusia. Tidur pun satu tanda min ayatillah. Antara tanda kebesaran Allah ialah tidur. Luar biasa ibu-ibu. Kalau kita tak tidur, kita tak akan boleh hidup. Kalau kita tak tidur ibu-ibu, kita tak akan boleh jadi secergas. Dia adalah makanan kepada jasad kita. Subhanallah. Dia antara tanda kehebatan Allah. Manusia mustahil boleh hidup tanpa tidur. Cuba tanya orang yang 40 hari tak tidur kerana apa tu? Insomnia ya. Insomnia. 40 hari mungkin dia akan jadi mati. Kalau dia tak tidur seminggu ibu-ibu, dia akan hilang dia punya rasa, dia bau semua hilang. Sangat-sangat bahaya. Sebab tu bila orang Islam, ada seorang orang kafir ni, dia nak cari ubat untuk insomnia, dan kemudian dia pergi cari sampai kepada luar negara ibu-ibu. Satu hari dia duduk dekat sebelah orang Muslim tu tengah baca Quran. Jadi dia ni menunggu kan, dia menunggu sekali, dah menunggu dekat bilik ruang menunggu tu. Kemudian dia dengar dan dia tertidur. Lepas tu dia pun bangun, dia pun tanya, kau baca apa? Encik baca apa tadi? Saya tertidur. Oh, yang tadi saya baca tu ni ayat Quran. Ni kitab kami sebagai orang Islam, kita memang baca ni, kita percaya apa semua kita baca. Dia kata saya ni orangnya sakit, merana kerana insomnia, dan macam-macam dah saya buat. Kalau makan ubat pun tak settle juga. Jadi saya baru dapat tidur sebentar tadi, yang saya rasa saya dah punya begitu lama saya tak tidur. Lepas tu dia pun cakap, apa yang cik baca ni? Sangat luar biasa ni. Mentera apa baca ni? Akhirnya ibu-ibu dia masuk Islam. Subhanallah. Tidur ni suatu perkara yang rezeki Allah berikan sebagai suatu keperluan kepada jasad manusia. Badan manusia dicipta
perlu kepada kerehatan apabila menjelma waktu malam. Bila dah malam, kita pun dah, orang kata, gear tu, ataupun kita kata dah makin slow kan, supaya apa? Nak bagi kita boleh tidur. Namun inilah luar biasanya para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul dia bukan biasa. Dia manusia luar biasa. Dia manusia istimewa. Pilihan Allah. Mereka ialah manusia tetapi manusia yang luar biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah seorang manusia seperti kamu, namun manusia yang diwahyukan kepadaku. Ada orang dia ambil ayat ujung je, ambil ayat awal je. Innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia. Bila orang ambil sampai sini, mislukum sampai situ saja ibu-ibu, itu pun lepas tu barulah dia akan timbul Nabi pun buat salah. Dia akan keluar perkataan kita macam tu. Nabi pun contoh dia kata macam contohnya apa lagi, kalau dia timbul kita tak payah nak ambil berkat. Contoh daripada Nabi. Sebab apa? Nabi mislukum. Ana basyarum mislukum. Nabi tu sama macam kita. So dia tak ada rasa istimewa ni Nabi. Tapi di belakang ayat tu yuha ilayya, tu kena faham. Itu kena gabung dengan depan. Dia manusia, tapi manusia yang dapat wahyu. Bila manusia yang dapat wahyu dengan manusia yang tak dapat wahyu, dia macam langit dan bumi. Maka manusia yang tak dapat wahyu ni, dia kena ikut manusia yang dapat wahyu. Dia kena taat, dia kena ambil keberkatan, dia kena jadikan panduan, dia kena dalam kehidupan dia tahu nilai seorang manusia yang dapat wahyu Allah. So dia sangat berbeza. Sangat berbeza dengan kita manusia yang biasa. Wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul menjadikan mereka ialah manusia yang istimewa. Dimuliakan mereka kerana risalah daripada Allah. Bukannya dia mulia sebabkan fizikal, ataupun dia mulia sebabkan jawatan. Sebab ada yang Allah bagi kan kelebihan-kelebihan tu. Macam contoh Nabi Sulaiman, dia dapat kuasa lah. Bukan sahaja manusia, haiwan, jin, tumbuh-tumbuhan, angin, semua dia boleh arahkan. Tapikah adakah kerana kelebihan itu yang menjadikan dia istimewa? Kelebihan tu yang jadi istimewa ataupun kerana wahyu yang jadi istimewa? Yes. Nabi Yusuf istimewa kerana dia handsome ataupun kerana wahyu? Kerana wahyu. Tu yang orang salah tu, tersilap. Dia rasa macam okey, apa adalah kan bukan pendakwah lah kita panggil macam Ahlul Bait. Ahlul Bait ni ialah dalam Arab kan, keturunan Nabi pula. Handsome. Maka dia mengagungkan kerana kehandsoman itu. Sedangkan yang agung itu adalah risalah. Contoh, dia itu adalah Ahlul Bait. Kemudian dia alim pula tu. Dia bawa ilmu. Dia sampaikan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang mulia. Bukan kerana handsome tu. Bukan kerana kita kata keturunan tu. Kerana Nabi sendiri itu mulia kerana wahyu. Maka wahyu itu menjadi sesuatu yang menaikkan kepada Nabi dan Rasul. Nabi, contoh kita kata Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adakah hebat kerana dia besar? Dia kuat. Kaum Nabi Hud Allah bagi kekuatannya jasad dan juga dari sudut tenaga kuat. Adakah itu yang menjadikan dia kuat? Tak. Tapi yang menjadikan dia hebat, istimewa ialah wahyu, risalah itu. Maka kena kembali kepada apa? Yuha ilayya. Yang mana aku diberikan wahyu daripada Allah. Wahyu yang diberikan kepada Nabi itu, jadi boleh gariskan perkataan wahyu dan istimewa. So yang menjadikan Nabi dan Rasul istimewa ialah wahyu.
Dimuliakan mereka kerana risalah daripada Allah. Lalu tubuh badan para nabi dan rasul dimuliakan kerana kedudukan mereka yang mulia. Nampak tak? Dia berbeza. Kalau dia mulia kerana fizikal, dan kemudian baru dia dapat wahyu. Tapi dia dapat wahyu, oleh kerana itulah Allah muliakan jasad dia. Kerana dia dapat wahyu, Allah muliakan wajahnya. Kerana dia dapat wahyu, Allah muliakan kekuatan badan dia. Sebab para nabi ni kuat, ibu-ibu. Nabi Musa sekali tampar, kalau kita sekali tampar baru apa? Baru berbekas kan. Sekali tampar mati, ibu-ibu. Kuat tak? Kuat sungguh. Sekali tampar mati dah. Macam mana punya kuat, ibu-ibu? Ini bukannya pakai tombak, pakai tangan, ibu-ibu. Ya. Maksudnya para nabi ni dia boleh angkat apa nama yang bebanan manusia. Kalau orang-orang sasa pun 6-8 orang yang sasa boleh angkat, Nabi boleh angkat relax macam tu. Dia punya jasad dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya pedang sangat berat. Tapi Nabi boleh pedang, ibu-ibu kan bukannya duduk kat bawah. Dia mesti kena angkat sepenuh. Maksudnya ni kan. Tapi Nabi sangat kuat. Kekuatan Nabi itu diberikan bukan kerana dia kuat baru Allah bagi wahyu. Kerana wahyu tu Allah bagi Nabi kuat. Nampak tak? Baik. Oleh itu, baik. Kita sebagai orang biasa ni, sebagai orang awam ni, kita nak dapat kelebihan kerana kelebihan ke ataupun kerana wahyu ataupun kerana risalah, kerana Quran dan sunnah kita nak dapat kelebihan. So, kalau kita nak kelebihan, ibu-ibu, kita mesti mendekat dengan risalah, mendekat dengan Al-Quran, mendekat dengan agama. Agama tu yang jadi kita kuat. Walaupun serba kekurangan pada yang lain. Sahabat-sahabat kita di Palestin, datang mana, ibu-ibu? Kekuatan luar biasa. Luar biasa. Dia memang, kita sangat nampak bantuan Allah tu. Sangat nampak. Dalam keadaan mereka boleh tank tu apa? Kita panggil apa? Yang kereta kebal kereta kebal Israel ni, sana meletup, sini meletup. Kekuatan apa yang mereka ada? Kekuatan agama tu. Nampak tak? Kekuatan agama. Melalui agama kita dapat kekuatan. Kalau kita tak kuat, maka carilah agama, kuatkan agama tu. Jadi apa yang jalan kita tadi tu, kita nampak apa yang boleh menyebabkan Nabi itu dapat kekuatan jasad, dapat kekuatan, kita kata, bayangkanlah ibu-ibu tak tidur. Nabi tak tidur, ibu-ibu. Para anbiya tak tidur. Tapi macam mana dia boleh hidup macam orang biasa? Sebab risalah. Sebab wahyu Allah. Itu yang memberikan kekuatan luar biasa kepada mereka. Jadi agama ni punya kuat, ibu-ibu, dia lebih kuat daripada material. Dia lebih kuat pada material. Kalau material mungkin kita boleh berjalan, tapi kekuatan agama mungkin kita boleh berlari, macam itulah. Maksudnya dia sangat power. Tidur para nabi adalah seperti tidur yang nyenyak. So kita sebut tadi bentuk tidurnya, tidurnya nyenyak, matanya tertutup, deru nafasnya menggambarkan mereka benar-benar tidur. Namun tidur mereka tidak disulami dengan kelalaian dan kelekaan dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, tidak langsung dimasuki pandangan iblis seperti mana manusia yang biasa selalu lalai dan reka. Hati kita ni, ibu-ibu, dia takkan kosong. Hati kita ni akan sentiasa ada penghuninya. Cuma apa yang akan menghuni hati kita? Zikrullah. Kalau zikrullah tidak menghuni hati kita, pandangan iblis akan terus memasuki hati kita. Dia akan sentiasa diisi. Maka kalau kita tidak isi hati ini, maka dia akan diisi oleh yang kosong tadi tu. Kan, orang yang lama-lama hatinya kosong, rasa macam tak ada benda, rasa
rasa sepi, sunyi. Sebenarnya bukan sunyi luar, tapi sunyi itu sebenarnya adalah hati itu. So akhirnya akan berlaku apa yang akan masuk, dia akan sentiasa menanti ruang yang ini datang kosong, hati kita, dia akan masuk menyelusup, dan akhirnya datanglah macam-macam bisikan, datanglah macam-macam sangkaan, datanglah macam-macam syakwa sangka di dalam beragama. Na'udzubillah min zalik, sangat-sangat menakutkan. Ada seorang ustazah, Sanawirah, dia cerita pada saya, dia kata kalau kita duduk dengan ibu-ibu ni, generasi kita kata senior citizen ni, kita masih lagi boleh bernafas. Bila kita pergi kepada generasi kita panggil TikTok lah, generasi TikTok lah, anak-anak kita ni, jangan kata solat tau. Dia kata dia boleh keluar pakai kata macam ni, kami pun tak percaya pada agama. Kami tak percaya pada agama. Sebab itu yang diberi makan setiap hari di dalam media sosial. Dan bila kosong kepercayaan agama, di sanalah masuk macam-macam kita kata tak jumpa, nak cari apa dekat dalam dunia ni. Lepas tu mulalah rasa kita kata kehidupan ni tak adil, betul tak? Dia tengok orang lain ada, dia tak ada. So kat situ akan orang kata cacar marba kat sini. Satu je, sebab apa? Hati ini tidak diisi dengan zikrullah. Sangat penting ibu-ibu mengisi hati kita dengan zikrullah, kerana kita tahu kekosongan itu akan ditunggu oleh musuh kita. Nombor 4, sifat umum tubuh para nabi tidak dihancurkan tanah. Para syuhada pun tubuhnya tidak hancur. Ya, tubuhnya Allah jaga, tubuhnya Allah pelihara, Allah bagi rezeki. Apatah lagi lebih tinggi daripada itu, bukan syuhada saja, tetapi dia sendiri adalah nabi dan rasul. Manusia hebat, sering dikagumi dan diperkatakan ketika masih hidup di dunia. Si fulan hebat kerana jasanya, si fulan lain pula hebat kerana kepintarannya, si fulan lain hebat kerana hartanya. Mereka disanjung dan dikenang sepanjang zaman kehidupan mereka. Ataupun kalau mereka dah tak ada, tapi nama mereka masih lagi ada di dalam arsip negara, ada lagi di dalam sejarah hari ini, ada lagi di dalam surat khabar, ataupun ada di dalam sejarah pelopor dan sebagainya, sebagai tokoh-tokoh yang dikenali. Mungkin mereka akan sudah masih disebut walaupun dia dah mati. Namun bila zaman berganti zaman, generasi bertukar generasi, nama-nama si fulan hanya tersimpan kemas di dalam arsip negara, buku sejarah, dan sekali-sekala muncul dalam program hari ini dalam sejarah. Perbandingan yang tidak ada tolok bandingnya antara manusia biasa dan para nabi dan rasul ialah nama mereka terus disebut ketika hayat mereka masih ada dan selepas kewafatan baginda. Perkataan semua mereka. Contoh ibu-ibu ya, nama Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama para nabi dan rasul dalam Al-Quran secara sarih, secara nyata. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Adam, Nabi Yusuf, semua nama tu disebut. Walaupun mereka sudah tidak ada, betul tak? Mereka sudah mati, tetapi nama mereka masih hidup. Ibu-ibu perasan tak waktu kita baca kisah-kisah dalam Quran, kita seolah-olah menceritakan ataupun kita membaca kisah tersebut, rasa-rasa kita seolah-olah macam dialog tu sedang keluar daripada Nabi Adam AS. Betul tak? Dialog tu seperti Nabi Musa sedang berdakwah kepada Bani Israel. Apa yang hidup? Nama itu terus hidup, membawa kehidupan seolah-olah orang tu masih ada, para nabi masih ada. Subhanallah, namanya akan terus mekar sampai hari kiamat. Tak pernah akan berhenti manusia menyebut para nabi dan rasul. Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah jaga para nabi dan rasul, begitulah Allah memelihara dan menjaga tubuh para nabi dan rasul agar tidak dimakan oleh tanah, tidak hancur menjadi tanah, dan tidak dimakan oleh haiwan buas. Tubuhnya pun Allah pelihara, namanya Allah pelihara.
Kebaikannya Allah pelihara. Dia punya jasanya, dakwahnya Allah pelihara sampai hari kiamat. Dan begitulah juga fizikal tubuh para nabi dan rasul. Tubuh para nabi terus dipelihara kemuliaannya walaupun beratus-ratus tahun tersimpan di dalam bumi. Kita dapat melihat kisah ini sewaktu Nabi Yaqub alaihi salam yang berasal daripada bumi Palestin. Nabi Yaqub, ya sebab tu dia kata, tu kita punya. Orang Yahudi kata bumi itu dia punya. Sebab memang Nabi Yaqub memang daripada Palestin. Nama tu pun nama Israel. Nabi Israel iaitu Nabi Yaqub. Tu yang dia claim dia punya. Tapi dia tak dengar apa kata Nabi Musa. Itu persoalannya. Bila mereka dah tak dengar kata Nabi Musa, masuk pegang kamu akan menang. Tak nak. Mereka tak nak masuk berperang dan akhirnya Allah melaknat. Allah kata tidak ada tempat yang layak untuk kamu di atas muka bumi Allah ni, kat mana-mana pun. Untuk siapa? Yahudi. Dan itulah bermula daripada mereka tak puas hati dan mereka cuba juga untuk mencari tempat dan akhirnya terbinalah negara. Kita sebut sebagai negara haram Israel lah. Sebab sepatutnya dia tak boleh duduk dekat negara, dia tak boleh membina negara. Tapi disebabkan sokongan kuasa dunia kepada dia, akhirnya dia boleh dapat negara. Siap ada bendera, betul tak? Siap dia pula kontrol tuan tanah yang sebelum ni. Ini adalah suatu yang lari jauh daripada apa yang sepatutnya hak kepada mereka. Yang mempunyai anak seramai 12 orang termasuklah Nabi Yusuf. Itu yang disebut sebagai Bani Israel. Bani tu anak. Mereka ni ada 12 suku. Sebab tu waktu Nabi Musa alaihi salam memukul kita kata apa? Batu dan keluarlah air mata air, ada 12 air mata air. Yang mana pada setiap air pancutan itu dia akan diberi minum untuk setiap suku. Dia akan mencukupilah untuk setiap suku. So setiap suku ni adalah hasil daripada anak-anak Nabi Yaqub tadi. Yang ni dia punya ada macam-macam lah namanya. Antara ni yang kita tahu ialah Bunyamin dan juga Nabi Yusuf alaihi salam. Yang lain tu adalah daripada mak yang satu. Kalau Nabi Yusuf dengan Bunyamin dia adalah mak yang sama. So dia ada adik-beradik 12 adik-beradik, dua orang ibu lah. Okey. Sewaktu berlakunya kemarau yang sangat teruk di Palestin yang menyebabkan anak-anak Nabi Yaqub dan juga anaknya seramai 11 orang berpindah ke Mesir. Berakhirlah juga kehidupan Nabi Yaqub di Mesir dan juga diberikan wasiat kepada anak-anak baginda hendaklah dipindahkan jasad Nabi Yaqub ke bumi Palestin kerana ingin berdekatan dengan kubur Nabi Ibrahim. So jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, maka kita tengok daripada kisah ini sebenarnya apa pun kita kata walaupun dah banyak tahun berlalu, akhirnya tubuh para nabi itu masih lagi solid, masih lagi cantik, masih lagi boleh dipindahkan, ya. Walaupun sebenarnya untuk nabi-nabi yang lain selain pada Nabi Muhammad ada khilaf. Kadang-kadang ada kata kuburnya di sini makam, dipanggil makam. Makamnya ada yang dikatakan negerinya lain-lain. Yang sini pun makam Nabi Hud juga, yang kat sini pun makam Nabi Hud juga. Yang mana satu betul? Kadang-kadang ada qil dan qal. Tetapi yang confirm dan tidak ada dakwa-dakwi ialah satu je, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Confirm memang di Madinah. Yang itu tidak ada dakwa-dakwi. Yang lain semua ada dia punya persoalan. Nabi Yahya, kan Nabi Yahya kena penggal kepalanya. Jadi ada yang kata Nabi Yahya ni kepala je, yang ni badan je. Macam itulah ibu-ibu. Sebab mereka bawa lari kepala dia dan makam mereka dekat tempat lain. Wallahu taala alam, buat satu yang betul. Tapi dalam sejarah sekecil-kecil walaupun dia sangat-sangat lemah riwayat tersebut kita boleh ambil lah, tak ada masalah. Tapi kalau dalam hal hukum kita kena ambil yang betul-betul kuat untuk menjadikan hujah, ya. Kalau sejarah dia lain. Baik. Dalam riwayat Sunan Ibn Majah, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah
untuk memakan tubuh para anbiya. Tubuh para anbiya itu tanah dia tak makan, dia tidak hancur menjadi tanah, haiwan buas tak makan, semut dan cacing tidak makan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang telah dipilih oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah akan terus mendapat pembedaan daripada Allah. Melihat kepada keadaan orang yang syahid dalam peperangan juga terus hidup di alam barzah. Ni ayat ni ibu-ibu. Semalam kami di Metbah Madrasah Ihsaniyah, kita di sana kita belajar tadabbur, kaedah tadabbur, dan juga kita akan praktikkan terus. Praktiknya apa? Semalam kita ambil ayat ni, iaitu daripada surah Al-Baqarah 153 to 157. 153 sehingga 157 ibu-ibu. Subhanallah, sangat-sangat dekat dengan situasi yang berlaku di Palestin. Subhanallah. Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong daripada Allah dengan sabar dan solat. Kemudian masuk ayat ni. Ayat atas sekali, ayat ni. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Jangan kamu kata orang yang mati syuhada seperti di Palestin itu adalah orang yang mati, tapi mereka itu syahid. Mereka itu hidup. Hidup bagaimana? Kita tak tahu. Wa antum walakin la tash'urun. Kita tak boleh nak nampak gaya mereka mati, nampak gaya mereka hancur. Allahu akbar. Hancur kena bom ibu-ibu. Seorang ibu nak mengenal pasti mayat anak dia, ini otak ni dah tinggal rambut dia. Belik. Tangan anak kecil ibu-ibu, tangan pegang tangan, orang tu pegang tangan, dia pun tengok tangan tu. Tangan anak saya ni. Nak mengenal pasti jasad anak. Allahu akbar. Hancur hati kita ibu-ibu. Hancur hati kita sebagai seorang ibu kepada anak-anak Palestin. Kita rasa dia macam anak kita. Kita rasa dia yang sepatutnya kita dukung dia. Kita bagi suap makan kat dia. Tapi dihancurkan sebegitu rupa. Kita nampak macam mati, tapi sebenarnya mereka hidup. Mereka hidup. Bagaimana mereka hidup? Wallahu ta'ala alam. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Rezeki yang mungkin rezeki itu adalah makanan daripada syurga. Rezeki itu adalah mereka sudah bahagia dah sekarang. Itu semua rezeki yang Allah berikan. Dan jangan kamu mengatakan bahawa siapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah, kerana syahid yang berada di Palestin berbanding yang berada di luar Palestin ibu-ibu tak sama. Syahid yang berada di Palestin, mereka ini kalau mereka tak syahid pun dia punya pahala ibu-ibu. Satu hari mereka ni nama dia adalah ribat, ra ba alif ta. Satu hari mereka duduk di Palestin sama dengan pahala berpuasa di siang hari dan juga malam harinya salat selama sebulan. Itu satu hari mereka. Dan mereka kalau mereka mati sekalipun, amalan mereka tidak akan berhenti, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tulis dia. Sebab tu kata hidup. Kita kan kalau mati dah tak ada, dah berhenti solat kita kan. Kita dah mati, dah berhenti dah. Mana pahala baca Quran dah? Tak ada dah. Pahala sedekah tak ada dah. Sebab apa? Dah mati. Tapi mereka mati, tapi pahala mereka jalan lagi. Akaun mereka tak tutup. Sampai bila? Sampai kiamat. Tu yang dikatakan mereka gembira. Tu yang dikatakan mereka hidup. Bagaimana orang yang hidup itu ada amalan yang masuk dan mereka hidup. Orang yang tahu pasal benda ni ibu-ibu, dia akan masuk ke Palestin walaupun tanpa kebenaran, betul tak? Dia nak cari ibu-ibu, nak cari fadilat yang besar, fadilat yang luar biasa. Senang kerja, betul tak? Kita ni bersusah payah, lepas tu habis mati dah tak ada dah, habis dah. Orang kata itulah umur kita.
Tapi kalau mereka tidak, sampailah ke hujung sampai hari kiamat, penuh dia punya amalan, catatan amalan. Nombor 5, semua nabi dan rasul mendapat wahyu. Para nabi dipilih di kalangan manusia. Mereka ialah manusia yang boleh berkata-kata, boleh berkahwin, boleh bergerak, boleh tidur dan melakukan tabiat-tabiat yang manusia lain boleh lakukan. Para nabi tidak dipilih di kalangan jin dan malaikat. Okey, so nabi kenapa tak jadi kat malaikat? Malaikat tu kan baik. Kenapa tak malaikat tu di kalangan malaikat itu, nabi itu di kalangan malaikat? Malaikat tak makan. Macam mana kita nak belajar pada nabi untuk makan? Malaikat dia tidak ada nafsu. Bagaimana manusia nak belajar untuk mengawal nafsu? Malaikat tidak berkahwin. Bagaimana kita nak belajar daripada nabi kehidupan berkeluarga mengikut syariat Allah? Jadi sebab itu mesti manusia sama jenis dengan kita. Ini kerana mereka menjadi teladan. Mereka menjadi contoh. Dia bukan sahaja yang disampaikan melalui lisan. Contoh hadis Nabi sahaja yang menjadi hadis. Perkataan Nabi sahaja menjadi hadis. Tak. Termasuk perbuatan Nabi juga dikira sebagai sunnah. Diam Nabi juga dikira sebagai sunnah. Apa yang Nabi lakukan semua menerangkan apa yang ada dalam Quran. So dia adalah modul yang lengkap untuk kita tengok, untuk kita hayati dan ikuti. Sebab itu para nabi dan rasul ini mereka mesti mendapat wahyu. Walaupun mempunyai fitrah kehidupan seperti manusia biasa, mereka kahwin, mereka makan, mereka tidur, mereka ada kehendak, ada marah. Kadang-kadang Nabi marah, betul tak ibu-ibu? Kadang-kadang Nabi buat sesuatu yang Nabi rasa benda tu bagus kan, tapi Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'akum a'ma, kan Allah tegur. Sebab apa? Sebab Nabi dia ada jiwa manusia. Jiwa manusia ni, secara logik ni kalau kita pergi berdakwah kepada ketua, senang sikit. Nanti yang bawah terus ikut. Tapi Allah tegur. Allah bagi tahu bukan macam tu. Dia kira pada orang itu adalah orang yang nak ke tak kepada Islam. Sebab Islam ni adalah hidayah. Kita berusaha macam mana sekalipun, tapi kalau Allah tak bagi hidayah, tak jadi apa-apa. Wahyu itu mana tadi? Namun mereka mempunyai keistimewaan sebagai Nabi dan Rasul. Perkara itu ialah mereka diberikan wahyu oleh Allah. Wahyu itu adalah menjadikan mereka manusia istimewa, manusia luar biasa yang sungguh mulia. Di antara bentuk wahyu itu, sebahagian anbiya boleh terus bercakap dengan Allah. Macam Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa digelar sebagai kalimullah, iaitu yang boleh bercakap-cakap dengan Allah. Sebahagian yang lain disampaikan melalui perantaraan, iaitu malaikat Jibril, yang sebahagiannya Allah memberitahu mereka perkara-perkara gaib daripada peristiwa yang sudah berlaku dan peristiwa yang bakal berlaku dan sebagainya. Jadi wahyu, kalau kita tengok, yang dapat wahyu hanyalah para nabi dan rasul. Walaupun disebut kadang-kadang macam contohnya auhayna ila ummi Musa, diberikan wahyu kepada ibu Nabi Musa. Sewaktu nak suruh macam mana anak dia nak buat ni, Nabi Musa baby lagi, nak letak dalam rumah ataupun nak campak ke dalam sungai supaya tidak dibunuh oleh tentera Fir'aun. Maka Allah memberikan wahyu. Tapi kat situ kita terjemah, kalau ibu-ibu tengok dari sudut terjemahan yang mengikut kepada tafsiran, ditulis wahyu ke ataupun dia tulis ilham. Ilham kan? Dia tulis ilham. Maksudnya wahyu ni, bila orang tu dapat wahyu, dia nabi. So kita tak boleh dapat wahyu. Tu nabi siapa? Nabi apa? Rasul Melayu ya. Dapat wahyu, siap letak jawatan pula. Saya pencenlah letak jawatan daripada Rasul Melayu. So tak boleh dapat wahyu. Yang dapat wahyu adalah nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul dapat wahyu dengan pelbagai cara. Ya, hatta ibu-ibu mimpi pun boleh menjadi wahyu. Nabi Ibrahim alaihissalam,
Mimpi dia sembelih anak dia. Itu wahyu tu. Itu bentuk wahyu. Dan bentuk wahyu ini datang dalam pelbagai. Dan semuanya adalah petunjuk. Semuanya adalah bentuk, adalah satu perkara yang Allah berikan dengan bukan saja-sajalah. Semuanya ada benda. So jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, kita bila dah tahu ada berapa, semua sekali ada 5. Ini sifat umum yang ada pada semua Nabi dan Rasul. Sebab kalau tabligh contoh dapat wahyu dan kemudian menyampaikan. Kalau Rasul dia tak payah sampaikan. Terbalik. Kalau Nabi dia tak payah sampaikan. Kalau Rasul dia kena sampaikan. Tapi dapat tak wahyu? Dua-dua dapat. Dua-dua tu dapat wahyu, cuma sama ada untuk diri mereka sendiri ataupun untuk orang ramai. Nanti kita akan pergi satu persatu. Iaitu tadi sifat umum, ini sifat khusus. Ibu-ibu gariskan sifat khusus. Beza ni dengan sebelum ni yang 5 tadi tu, yang ni pada setiap Nabi dan Rasul ada dia punya perbezaan ataupun kita kata sedikit perbezaan. Dalam bahasa Arab dia panggil mumayyizat, iaitu yang membezakan di antara setiap Nabi dan Nabi. Sebelum nanti kita pergi kepada dia punya mukjizat, kepada dia punya kelebihan, kita pergi dulu apa sifat Allah bagi kepada Nabi itu dalam Quran. Setiap seorang itu ada perbezaannya, walaupun yang pada umum dia, contoh macam sifat yang 4 tu, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, semua siddiq, semua amanah, kan? Semua fatanah. Tapi ada yang sifat-sifat lain. Contoh kalau nanti kita tengok pada Nabi Idris alaihi salam surat 30, innahu kana siddiqan nabiyya. Yang ni Nabi Idris Allah panggil dia sebagai siddiq, iaitu yang dibenarkan, yang sangat-sangat benar dari sudut lisannya, dari sudut perkataannya, hatinya sangat-sangat lurus. Nabi Idris alaihi salam dia tidak ada bengkok-bengkok. So insya-Allah nanti kita akan tengok satu persatu. Kalau ada soalan ibu-ibu. Sekarang pukul jam ni betul kan? Jam ni macam tak betul. Tapi betul. Dia punya minit dia betul. Dia punya jam dia yang salah. Jam jarum pendek yang salah. Sila kalau ada soalan daripada ibu-ibu. Siapa yang tak ada buku boleh dapatkan pada AJK. Ada lagi stok buku ni. Dia nak bagi hadiah pada anak-anak, nak bagi hadiah kepada mak ayah sebab dia tulisan besar. So bila tulisan besar, ayat Qurannya pun besar, jadi mudah untuk kita tengok. Sajalah saya buat lebih. Tak pernah orang buat besar sangat macam ni. Tapi saya rasa, sebab saya tahu sebelum-sebelum ni ramai ibu-ibu yang memang dah pakai cermin mata berlapis-lapis kan. Jadi biarlah besar. Senang. Yang tak besar macam saya pun, saya rasa puas lah bila baca besar tu. Okey, ada soalan? Hanis boleh? Okay, saya ada beberapa perkara yang kita nak bagi tahu kepada ibu-ibu. Yang ni nama perfume ni adalah perfume Mausuf. Perfume Mausuf. Kejap lagi ibu-ibu boleh spray dia. Dia boleh spray, tak ada masalah. Boleh spray. Bau dia adalah bau sandalwood campur dengan buah. Siapa-siapa yang suka bau sandalwood dengan buah boleh ambil Mausuf. Ibu-ibu boleh boleh test